Salam guys, Muaz Malik di sini. Jadi kita pun dah tahu dah yang mana yelah kalau korang ada tengok Samsung Galaxy Unpacked Februari 2023 yang baru je beberapa jam yang lepas dia orang buat event tu. Aku rasa korang dah tahu lah yang mana ada few device yang telah dilancarkan kan. So dalam event tu kita boleh tengok dia lancarkan S series kan. So ada 3 device untuk S series, and kemudian ada juga Galaxy Book 3. Galaxy Book 3 ni pun ada banyak juga je dia. Dia ada Book 3 Pro, Book 3 360 lah kan. Memang banyak lah. Tapi dalam video kali ni aku tak nak fokus sangat kepada Galaxy Book. Bukan tak nak fokus, memang aku tak fokus pun. Instead aku nak fokus 100% dekat smartphone je lah. Dekat 3 smartphone yang dilancarkan tu, iaitu Galaxy S23, Galaxy S23 Plus dan Galaxy S23 Ultra, yang paling flagship sekali lah. Dan apa yang best je lagi, bila embargo dah habis aku boleh cerita lah kan. Antara benda yang best lah kan, bila yelah jadi macam tag YouTube macam aku ni, adalah antara benda yang best adalah kebolehan untuk preview device tu lebih awal daripada tarikh pelancaran dia. Jadi 2 hari lepas before launching ni, aku telah dijemput oleh Samsung untuk datang ke satu cafe tempat ni, yang tempat dia orang berkumpul. And event ni memang event yang rahsia lah. Memang rahsia habis lah kan. Tak boleh nak bagi tahu siapa-siapa lah yang mana aku pergi ke event ni kan. Even before aku masuk ke dalam event tu pun kan, handphone aku dia orang ambil kan, dia orang tutup kamera semua baru boleh masuk. So memang rahsia teruk lah kan. Yelah aku faham lah kenapa rahsia kan, sebab phone yang aku nak tengok tu dia tak dilancarkan secara rasmi lagi. Dan dalam event tu juga ramai lah yang hadir kan selain daripada aku kan. And aku rasa korang pun kenal lah kan, memang muka-muka standard lah kan. So dekat event tu ada Izami Gadget, Faiz Zainal kan, Fazil Halim, Ari Ismail, Lim Review, ramai lagi lah yang ada. Dan yang paling penting sekali dalam event tu, dapat lah kan hands on, rasa awal sikit lah kan, awal 2 hari lah untuk merasai line-up Galaxy terbaru, iaitu line-up series Galaxy S23. So dalam video ni aku bukan je nak bagi review ke apa ke berkenaan dengan S23 punya series lah, sebab yelah event tu berapa jam je, aku pegang pun silap-silap aku rasa macam aku pegang dalam beberapa minit je. So aku tak boleh nak bagilah kan pendapat sepenuhnya berkenaan dengan smartphone tu. Tapi apa yang aku boleh cakap, memang best gila lah. Memang best lah, terutama S23 Ultra. Memang sedap gila pegang. Tapi before aku nak cerita berkenaan dengan aku punya hands on dengan ketiga-tiga smartphone tu, apa kata kalau aku cerita terlebih dahulu spesifikasi yang ada pada ketiga-tiga smartphone ni. Jadi untuk rekaan, untuk kali ni, untuk seri S23 ni, dia dah lain dah kalau nak bandingkan dengan seri S22 dulu. Yang mana S23 kali ni, seri S23 ni, dia punya design tu dia dah synchronize untuk semua line up, sama je. So kalau korang perasan S23, S23 Plus kan, dia dah tak ada dah macam yang kontur unibody dekat belakang tu, dah tak ada. So dia flat sama macam yang ada pada S23 Ultra. Itu satulah. And kemudian untuk warna ada 4 pilihan warna, iaitu warna Phantom Black, warna cream, warna green dengan warna lavender. Boleh kata kesemua warna ni dia lebih ke arah pastel punya warna lah. Kemudian kalau kita cerita berkenaan dengan spesifikasi smartphone tu pula, untuk S23 Ultra dia didatangkan dengan skrin hadapan bersaiz 6.8 inci Dynamic AMOLED 2X 120Hz LTPO. So maksudnya dia punya refresh rate tu memang variable lah, boleh ubah daripada 1Hz hingga 120Hz. Dan kemudian dia punya touch sampling pun 240Hz. Dan kali ni untuk S23 Ultra ni, dia punya real estate untuk skrin yang flat tu lagi banyak lah kalau nak bandingkan dengan melengkung. So maknanya dia punya lengkungan dia tu dah hujung-hujung betul baru dia akan melengkung. Lepas tu untuk spesifikasi dalaman, dia gunakan chip Snapdragon 8 Gen 2 yang paling latest. Lepas tu capacity RAM 12GB. Internal storage dah tak ada dah 128, dia bermula dengan 256, 512 and kemudian 1TB. Capacity bateri 5000 mAh. Lepas tu macam biasalah dia ada IP68, ada wireless charging tu semua. Dan benda yang baru ada pada S23 Ultra ni adalah dia punya setup kamera lah, yang mana kalau dulu dekat S22 Ultra dia punya setup kamera, main kamera dia adalah 108 MP. Tapi tahun ni untuk S23 Ultra ni dia dah bump up lah, dia dah
ada upgrade lah. Dia gunakan sensor Samsung yang baru, iaitu sensor 200 megapiksel. So kamera utama dia 200 megapiksel, kamera ultra wide dia 12 megapiksel, lepas tu dia ada kamera telefoto 3 times zoom 10 megapiksel dan kamera telefoto 10 times zoom 10 megapiksel. Dan kemudian untuk dia punya kamera selfie, dia datangkan dengan satu kamera, iaitu kamera bersaiz 12 megapiksel. Dan kemudian untuk S23 dengan S23 Plus ni, berbelit lah aku dah sebut kan. So S23, S23 Plus ni dia sebenarnya lebih kurang sama je. Cuma dia ada sedikit perbezaan lah dari segi sizing lah kan. So dia punya beza adalah size screen dia, dan kemudian beza dari segi kapasiti bateri, dan of course lah yang paling ketara dia punya size keseluruhan lah kan. Yang lain-lain semua sama. Macam dia punya chip dia gunakan Snapdragon 8 Gen 2, sama macam yang Ultra punya. And then kemudian dia juga IP68. Kemudian kedua-dua smartphone ni juga ada kapasiti RAM yang sama besar, iaitu 8GB. And then last kali dia punya setup kamera pun sama. Main kamera 50 megapiksel, kamera ultra wide 12 megapiksel, and then kemudian dia ada kamera telefoto 10 megapiksel 3 times zoom. Dan dia punya kamera selfie pun sama juga 12 megapiksel. So perbezaan yang ada antara kedua-dua smartphone ni adalah, satu adalah size screen ni lah. S23 6.1 inci, and then kemudian S23 Plus dia punya size screen adalah 6.6 inci. Kedua-dua smartphone ni digunakan resolusi Full HD+, dia kemudian gunakan Dynamic AMOLED 2X 120Hz, dan kemudian dia punya touch sampling rate pun sama juga 240Hz. Lepas tu perbezaan seterusnya adalah kapasiti bateri lah. S23 3900 mAh, dan kemudian model Plus punya 4700 mAh. Lepas tu perbezaan yang seterusnya adalah internal storage lah, yang mana untuk S23 dia bermula dengan 128GB, 256GB. Dan kemudian untuk model Plus dia tak ada 128GB. Dia terus start bermula pada 256GB sehinggalah ke 512GB. Kenapa aku sebut GB Selalunya aku sebut gig. Tak kisahlah, sama je masuk dia kan. So basically itu je lah kan perbezaan yang ada antara kedua-dua smartphone ni. And satu lagi aku lupa nak cakap lah, S23 dengan S23 Plus ni screen dia memang totally flat. Dia tak ada curve-curve tu lah. Yang ada curve ni hanya pada model Ultra saja. Jadi pada majlis briefing yang aku pergi tu kan, aku sempat lah kan untuk godek-godek ketiga-tiga smartphone ni. Dan antara ketiga-tiga smartphone ni, aku rasa aku paling suka lah rekaan yang ada pada S23 dengan S23 Ultra. Aku suka S23 mainly adalah disebabkan dia punya sizing dia lah kan. Dia punya size dia tu memang terasa compact dekat tangan, walaupun dia 6.1 inci tapi rasa memang kecil. Aku rasa kalau jenis orang yang suka smartphone yang kecil-kecil memang akan suka lah dengan S23 ni. Dia punya sizing dia memang just nice lah. Dan kemudian untuk yang S23 Ultra pula, dia punya design dia, macam mana aku nak cakap dia rasa macam boxy lah. Sebab dia punya rekaan dia tu, dia banyak flat design tau. Dekat bahagian atas dia flat, bawah flat, tepi pun boleh terasa dia punya flat. So bila pegang tu rasa kukuh lah kat tangan lah. Yang dia kena pula belakang dia tu, dia tak ada macam kamera bump pelik-pelik ke, macam pixel macam kamera bump ke kan. So rasa lagi shock lah kan. Rasa lah dia punya premium dia tu. Cuma satu je lah, dalam event tu aku tak boleh nak ambil gambar kan. Aku tak boleh nak ambil gambar, lepas tu tunjuk kat korang contoh gambar yang aku ambil daripada kamera S23 Ultra ke S23 ke kan. Sebab yalah, embargo kan. Masa event tu dia tak benarkan lah untuk aku ambil contoh gambar daripada smartphone tu. So tak dapat lah aku nak tunjuk dekat korang contoh-contoh gambar tu kan. Tapi berdasarkan apa yang aku lihat dalam event tu, macam terutama S23 Ultra, dia punya 200 megapiksel tu memang legit lah. Memang super sharp gila lah. Dan apa yang bestnya, macam S23 Ultra punya 200 megapiksel ni, terlanggar meja, sakitnya. So apa yang bestnya tentang 200 megapiksel S23 Ultra ni adalah dia menggunakan teknologi pixel binding yang baru lah. So macam dulu kita tahulah pixel binding yang kita selalu nampak adalah gabungan di antara 4 piksel jadi satu kan. Tapi sekarang macam untuk S23 Ultra ni, sensor 200 megapiksel itu, pixel binding dia tu dia menggunakan gabungan di antara 16 piksel jadi satu. So size piksel tu dia akan jadi lagi besar lah. So dia boleh terima lebih banyak cahaya lah kan berbanding biasa kan. So benda ni mungkin akan jadi lebih bagus untuk penggambaran pada kawasan yang kurang cahaya lah. Itu yang apa yang aku rasa akan berlaku lah kan, dia punya kebaikan dia. Dan kemudian Samsung juga kata yang mana dia ada upgrade dari segi capability video, terutama pada waktu malam, yang mana kali ni dia menggunakan
menggunakan Dual Optical Image Stabilization, Dual OIS kan, untuk menstabilkan lagi video tu pada waktu malam lah. So bila dia dah ada stabilization yang bagus ni, penghasilan video tu dia selain daripada dia lebih stabil, maksudnya dia dah tak ada banyak sangat lah cropping kan. Kalau dulu banyak sangat electronic image stabilization, so dia perlukan cropping yang lebih. So bila rekod pada waktu malam ni, dia punya field of view dia tu akan jadi lebih luas lah. Itu yang aku difahamkan lah. Dan kemudian dengan adanya Snapdragon 8 Gen 2, kuasa yang lagi powerful, perprosesan computational yang lagi powerful, so diorang boleh tambah baikkan dari segi noise reduction, both untuk gambar dengan video. So dia macam ada, diorang tunjuk masa kat event tu ada berapa layer kan, lepas tu diorang stabilkan, kurangkan noise. So tu lah, aku tak boleh dah ambil contoh gambar ke video daripada event tu, so aku tak boleh nak cerita lah kat korang. Tapi korang faham lah kan apa yang aku cuba sampaikan ni. Dan kemudian diorang juga ada bagi emphasize dari segi astrofotografi, tapi yang ni aku memang tak berapa nak ambil pot dah kan. Duduk dekat area Shah Alam ni, celah mana nak nampak bintang kan. So memang yang ini aku tak ambil tahu lah, aku macam tengok macam tu lah kan. Memang tak ambil pot. Dan untuk S23 Ultra ni juga, sekarang kita boleh rekod pada 8K 30 frame per second. Kalau dulu 8K 24 frame per second je kan. Siapa shoot 24 kan. So, macam aku sendiri pun video ni pun aku shoot 30. So make sense lah kan untuk diorang bagi 8K 30 frame per second tu. Aku memang suka lah. Dan kemudian diorang juga bagi upgrade lah untuk kamera selfie kan. Diorang kata orang sekarang suka ambil gambar selfie lah, ambil selfie untuk gambar, untuk video semua. So diorang ada bagi teknologi baru lah. Antaranya diorang letakkan fungsi Super HDR untuk dia punya kamera selfie tu. So gambar tu akan turn out lebih cantik lah kan gambarnya. So itu adalah dari segi dia punya spesifikasi lah. Kalau nak cerita dari segi software pula pun ada juga upgrade lah, terutama dari segi One UI 5.1 yang diorang gunakan tu. So antaranya diorang ada letak untuk Bixby Text Call kan. Dia macam Google punya phone screen tu yang bila call ada bagi teks kan. So kau tak payah nak kena dengar kan, boleh tengok dia tulis kat situ teks. Itu satu lah. Ada kemudian dari segi UI pun ada jugalah extra feature yang diorang letak kan. Ada banyak sebenarnya extra feature yang diorang cerita bahasa briefing tu lah. Tapi antara satu yang aku rasa macam suka adalah customization untuk lock screen. Yang mana dekat lock screen sekarang kita boleh letak video untuk lock screen kan. So macam yang ini kau tengok kan, aku letak video Izami kan. So lebih kurang macam tu lah kan, bila kita gunakan lock screen video tu. Dan satu lagi benda yang best juga, macam dekat S23 Ultra kan, dia ada S Pen kan. So S Pen dia tu walaupun tak ada banyak sangat upgrade dari segi dia punya physicality, dia punya function dia semua lebih kurang sama. Yang bestnya adalah dari segi software side, yang mana sekarang ni Samsung dah bekerjasama dengan Google. So sekarang ni kita boleh gunakan Google App lah, terutamanya macam Chrome ke apa ke, untuk gunakan S Pen tu. So kita boleh type lah untuk search dekat Google Search ke kan, ataupun mana-mana Google App punya aplikasi lah. Malangnya buat masa sekarang dia hanya support dekat Google punya app je. Tapi mungkin in future dia akan support jugalah dekat aplikasi lain macam WhatsApp ke apa ke kan. Aku rasa kalau dia enablekan tu memang lagi function lah. So basically tu je lah kalau nak bercerita berkenaan dengan apa yang baru yang ada pada siri S23 ni. Jadi untuk harga jualan pula untuk pasaran Malaysia ni, kat sini aku baca betul-betul lah Untuk S23 model 128 dijual pada harga RM3,899, 256GB dijual pada harga RM4,199. Untuk model S23 Plus pula, dia bermula 256GB tu dijual pada harga jualan RM4,699, dan kemudian untuk model 512GB RM5,199. Ada kemudian untuk model Ultra, yang model Ultra ni dia ada bagi 3 size storage lah. Kalau yang lain yang S23 dengan S23 Plus tu kan ada 2 storage je kan. Jadi untuk S23 Ultra ni, untuk model 256GB, model yang paling rendah sekali, dia jual pada harga jualan RM5,699. 512GB dijual pada harga jualan RM6,199, dan last sekali 1TB dijual pada harga jualan RM7,199. Jadi kat sini aku tak tahu korang perasan ke tak lah, yang mana memang terdapat kenaikan harga jualan lah kalau nak dibandingkan dengan siri S22 dulu. So mostly kenaikan dia dalam
RM400 dalam RM400-500 lah kan. Ada yang RM400, ada yang RM500, ada yang lagi kurang. Lepas tu korang buat lah sendiri calculation dia kan. So kenaikan harga ni bukan satu benda yang surprise lah kan. Sebab of course lah, dengan masalah kita punya ringgit yang tak kukuh tu, so sebab tu lah harga naik macam tu kan. Tapi still lah, kalau korang rasa macam korang nak beli siri S23 yang baru ni, itulah harga jualan dia. So tu je lah kan yang aku nak cerita berkenaan dengan siri S23 yang terbaru ni. Aku memang excited gila lah, terutama model yang Ultra. Of course lah, model yang Ultra kan. Dan aku mengharap juga boleh dapat review device ni. Kalau patut ke aku jual lah Pixel 7 Pro ni? Rasa macam best pula S23 Ultra ni kan. Sekerabut lah kepala aku ni. Tapi tak apalah, itu masalah aku. Biar aku sendiri yang duduk diam-diam termenung lama-lama duk fikir kan, nak beli ke tak beli ke. Itu biar aku fikir. So korang doa-doakan je lah kebaikan aku kan, supaya tak ada fikir sampai overthinking sangat kan. Aku memang jenis macam tu. Jadi guys, aku rasa sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.